Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So untuk pagi ni sebenarnya dalam di Discord channel ni ada yang kata bertanya tu kenapa Zul masih lagi kata ada target di kawasan around 50k. Kenapa? Itu berdasarkan Fibonacci, nanti Zul akan terangkan kenapa dan Zul explain kenapa still lagi 50k tu still lagi kita ada hope, cuma bila berlaku dan di manakah swing low itu tak pasti. Nanti Zul akan terangkan di chart secara detail. So guys, apa-apa pun let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Apakah yang dah berlaku semalam dan tempoh 24 hours. So inilah coin market cap. Yang pertama kita akan tengok dulu current total market berada di 1.28 trilion, volume 121, BTC dominan hampir dah 45%. So untuk recap ataupun summary pergerakan semalam, kita tengok total market increase 6%, kemudian volume drop 37%. So walaupun ada peningkatan sedikit 6%, tapi volume yang sedikit, so ini nampak peningkatan itu. Orang kata tak dapat, kita tengok peningkatan tu tak create satu major kenaikan yang drastik. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ni di Bitcoin. So Bitcoin kalau semalam kita tengok 30k, now berada di 29.5k. So dah expected untuk dalam tempoh 24 hours kita hanya increase banyak 2%. Walaupun semalam dah increase banyak, tapi macam kita tengok overall untuk 24 hours, even sekarang pun pukul 7.10, so kita ada almost dalam 60 ataupun 50 minit lagi untuk close candle daily. So apapun sekiranya price terus drop lagi dalam masa 50 minit ni, kita akan expectkan ada update baru. So untuk currently apa yang tu tengok adalah expected untuk dalam tempoh 24 hour adalah 2%. Untuk Ethereum 5%. So untuk disebabkan ada peningkatan di Bitcoin, kita akan expected untuk altcoin dan juga akan turut melakukan peningkatan. So BNB 9%, SRP 12%, Cardano 14%, Solana 14%, Dogecoin 9%, Polkadot 23%. Agak ketara Polkadot daripada $7 semalam kita tengok dalam $11. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart Bitcoin. Disebabkan apa? Bitcoin sekali lagi memberi kata sedikit data untuk kita tengok bound ke around 50k. Kenapa? Nanti Zul tunjukkan kenapa expected ada 50k. Sebab apa semalam Zul dah sharekan di Discord channel. So kalau anda nak join di Discord channel boleh, sebab apa semalam Zul dah buat satu video khas untuk menerangkan macam mana anda untuk join YouTube membership, iaitu ini, iaitu nak join Discord group macam mana. So inilah satu video 1 minit 15 second Zul dah tunjukkan cara-cara untuk anda join YouTube membership ataupun dan dapat direct ke Discord channel. So let's go kita pergi ke chart, iaitu di trading view. Pertama sekali semalam Zul ada sharekan di Discord channel, iaitu pergerakan ni ataupun pattern baru, pattern yang aku kata dalam crypto ni bagi Zul adalah aku kata pattern yang amat Zul tunggukan, iaitu apa? Inilah pattern falling wedge. So pattern falling wedge expected kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 expected 6 akan breakout. So adakah dia boleh breakout? Hopefully dia breakout. Apapun dalam market yang bearish, amat bearish ni, kita tak boleh juga jangkakan 100%. Tak ada pattern yang menunjukkan 100%. Untuk pattern ini dia menunjukkan almost, kalau buy book kita akan expected dalam around 68 ke 70%. Untuk price itu breakout ke atas dan sampai target. So sampai target macam mana tu dapat target, iaitu daripada point ini swing low to swing high. Kita tengok point of breaking. Sekiranya dia breaking daripada ini, so ini kita akan nampak point daripada lower ini. Kita ambil pada lower dan kemudian expected kita tengok macam mana point tu dah sampai di kawasan ini. So ada apa di kawasan ini? Pertama, kita ada data falling wedge pattern yang mengatakan sekiranya dia breakout kita akan sampai ke kawasan 53. Kemudian ada lagi data lain, iaitu data mengenai Fibonacci. So Fibonacci adalah kita tengok swing high dan swing low kita berada currently di 50, almost 53. Sebelum ini price kita berada, sebab apa kita ada low di kawasan ini, expected kita berada di 55. Now kita punya resistance lagi down ke bawah disebabkan kita another lower low, iaitu di kawasan almost 26k, yang mana kita expected untuk current rebound at least 453. So ini kita ada dua data yang menunjukkan ada opportunity untuk Bitcoin rebound ke kawasan ini. Dan macam saya cakap, ke kawasan ini, inilah kata lower high yang kata original ataupun lower high yang kita tunggukan untuk expectation dia masuk dalam bearish market, iaitu dengan swing high, swing low, lower high dan expected barulah lower low, iaitu pergerakan kita akan tengok Bitcoin akan buat pergerakan
untuk terus dropping ke bottom, iaitu macam cakap kan expected dalam 85%, iaitu dalam around 10k coin dalam masa 3 tahun kita akan buy untuk long term. So pergerakan inilah yang Zo tunggukan sebelum bearish market. So apapun pergerakan ini boleh berlaku berdasarkan quarter circle sebelum ini. So kenapa Zo cakapkan 50-60 berdasarkan data ni, dan kenapa expected ada di Discord channel malam ada yang bagi tahu tu sebab apa dia cakap dah complete banyak ikutkan. Yes, yang ni dah complete, dah cantik mengikut Fibonacci, cuma yang ini belum lagi. Kenapa belum? Nanti Zul akan tunjukkan. So kita akan tengok inilah tahun 2018. So let's go, kita pergi ke chart 2018. Zul akan terangkan kenapa Fibonacci di 24 adalah cantik, dia kod 1.6 ataupun 0.6 Fibonacci. Kita akan pergi Zul punya chart untuk di 4 year circle. Baik, kita akan tengok di daily 4 year circle. Baik, ni ialah tujuh punya 4 year circle. So apa yang ditunjuk adalah yang ni, chart 2018. Kenapa tu cakap setiap lower high yang ditunjukkan, iaitu kalau ikutkan di Discord je ni, so setiap lower high ini dia akan tunjukkan ada higher high, lower high, 1, 2, 3, 4. So kenapa tu tak 4 ni follow kita punya Fibonacci. So ingat, Fibonacci ni kita boleh guna swing high dan swing low. Macam mana nak identify swing high to swing low. So untuk itu kita tengok yang ni 28 kita ada, nanti dia cakap tadi ada higher high sini, higher low. Next adalah high, dia kata di lagi tu tengok di jap lower high. Okay, yang ni 2, 3. Alright, lower high, lower high, lower high. So 1, 2, 3, 4, 5. Tu rasa dia 4 saja. 1, 2, 3, 4. Yes, kita akan tengok tu lower high, lower high. So yang ini 1, 2, 3, 4. So bukan yang ni. 1. Seperti itulah weekly ataupun day 4 hours. So tak pasti. So ini nanti tu akan tunjukkan macam mana low high ini. So macam mana kena tengok lower high ini legit. So first kami kita akan tengok ialah pergerakan ini, iaitu pergerakan daripada swing high yang pertama, iaitu all time high. Tu higher high dan higher low. So ini kita akan tarik Fibonacci, iaitu swing high dan swing low. Tengok price tu hit mana, price itu betul-betul hit kita punya 0.6 Fibonacci. So meaning lower high ini adalah legit. So next kita akan tengok kat manakah lower high yang seterusnya. So daripada yang ni kita akan tengok price itu kenapa dia kat ini expected yang ini. Kita akan tengok lower high ini iaitu daripada low yang ni, iaitu daripada swing high ini dan swing low yang baru. Swing low yang baru adalah kita expected kita ambil yang bawah ni. Kita ambil bawah swing high tu dan swing low current yang low baru. Kena tengok price tu hit. Yes, price ini belum hit lagi kita punya kuasaan 0.6. Tapi adakah dia hit? Yes, dia hit seterusnya. Kita tengok macam mana. Kita tengok another low. Kita akan adjust balik. Sebab dia create another low. Kita buat low baru. Belum hit lagi. Kemudian dia buat another low baru. Kita tarik lagi ke low baru. Kemudian apa yang berlaku? Kita tengok price itu berada di 0.7, 0.6. Dan apa yang berlaku lepas tu? Price start rebound dan touch balik 0.6. So ingat, Fibonacci ni dia takkan... yes, kita ada, cuma kita tak tahu bila dia punya lower low yang sebenar. So meaning untuk Fibonacci kita akan tarik. Kalau ikutkan ini, kalau nak tengok kenapa yang ini lower high. So meaning expected kita akan tarik latest high, latest low. So latest high yang ini kita ada yang ni high dan low. So meaning kita guna current high ini, current high dan current low. So anda akan nampak dia akan hit kita punya 0.6 Fibonacci. Sama juga di kawasan ni, kalau nak tarik juga daripada yang ini, kita tarik ialah dia akan delete tu, dia tak nak dia punya conteng, dia punya quarter 4 year circle punya chart. Kemudian kita tengok dari high ini. So high ini dan high low itu. High ini dan low ini kita tengok macam mana price itu hit kita punya kawasan Fibonacci. So itulah yang tengok price itu akan hit Fibonacci. So itulah kawasan hit Fibonacci. Kenapa tu expected 50 still lagi berlaku? Disebabkan apa? Let's go kita pergi balik kita punya di current price, iaitu untuk tahun ni, tahun 21. So kita tengok macam mana pergerakan ini ataupun data. So ingat, sebelum ni kita ada yang pertama, kita ada high ini dan low ini. So Fibonacci dah pun breakout dan inilah yang expectedkan. Sebab apa? Berdasarkan 4 year circle kita akan breakout ini dan kita akan buat mega pump. Apapun untuk circle kali ni kita tak nampak mega pump ni, kita terus fail untuk mega pump, kita terus drop ke bawah. So inilah disebabkan kenapa Zul expected the whole market, disebabkan ramai yang bukan Zul saja, ramai yang expected akan at least ke sampai 100k sebelum kita masuk dalam bearish market. So apapun benda dah berlaku, expected
kuartal data tak akan follow 100% seperti mana lepas-lepas. So meaning untuk ini dah hit, kemudian kita ada Bitcoin create another low. Alright, kita akan lock ni. So mungkin Bitcoin create another high. So meaning higher high dan dia create another lower low. Sebelum ini kita higher high dan lower low ini, so kita apa yang diexpectkan yang berlaku ialah kita akan swing high dan swing low. So meaning kita berada di Fibonacci kita ataupun kita punya golden packet untuk resistance, iaitu antara between, kita akan tengok ni antara 55 dan 66.61. So meaning ada opportunity untuk Bitcoin sampai kawasan ni. Tapi apa yang berlaku, Bitcoin tak rebound sampai kawasan ni, dia create another lower low. So meaning Fibonacci ni kita boleh adjust lagi untuk expected kita akan tarik lagi ke bawah, iaitu another lower low, iaitu dengan current lower low, iaitu di kawasan 26. So, kalau ikutkan sini sedikit dah sebab dia pakai USD dollar. So dekat kawasan ni, so meaning current kita punya lower low adalah resistance adalah berada di kawasan ni. So meaning untuk Bitcoin berdasarkan quarter tool Fibonacci, kita boleh expect dia boleh bound antara 0.6 0.7. So meaning ada harapan untuk berlaku lagi kawasan ni. So untuk kejatuhannya ini, iaitu daripada 69 ke 26, kita belum create lagi legit lower high seperti mana lower high yang first yang ini. Kalau ikutkan sini kita tengokkan, even yang ini pun kita ikut yang first drop ialah swing high, the swing low, kita touch Fibonacci. So untuk yang ni kita belum create lagi official higher low. So meaning ada expected boleh sampai dengan current high dan current low. Contoh kalau tu draw kan, sebab apa kita ada low yang ini. So untuk break ni kita expected yang low lebih bawah ni, barulah kita akan legit untuk Fibonacci. So yang kita ada ialah low ini untuk expected, dan kemudian kita create lower low. So untuk pergerakan ni kita expected higher high, lower low, higher high, dan expected now kita create lower low. So now lower low ini untuk kita tarik adalah more legit untuk expected dia akan naik atas. So meaning kita akan expected swing high, the swing low, now kita ada expected di kawasan 52 dan 59. So ada opportunity untuk dia drop. Yes, ada opportunity untuk price tu more drop ke bawah, tapi pun give a time. Time akan nak kata berdasarkan Fibonacci, dia akan hit juga, cuma kita tak tahu bila. So adakah dia akan hit untuk bound kali ni naik atas, ataupun dia create another lower low ke kawasan bawah ni, ataupun dia jatuh terus ke 10. So meaning kita boleh tarik Fibonacci ini untuk ke bawah. So meaning kita akan expected untuk kita punya resistance akan drop daripada 53 ke 57 ke 58. So ada apa 58? 58 ada huge resistance sebelum ini, iaitu kita gagal break 58 dan akan turun drop bawah. So nampak macam mana kita nak guna tool Fibonacci ni. Ingat, setiap tool ada kegunaan dan ada cara kegunaannya, dan bila dia akan hit, itu adalah seperti kita boleh belajar untuk cara nak guna. Itulah yang akan terangkan kepada anda macam mana untuk cara penggunaan Fibonacci, dan macam mana kita tengok valid ataupun tidak Fibonacci itu. Sebab apa, pergerakan Fibonacci ni akan memberi kita satu data yang expected dia akan tuju ke atas. So berdasarkan untuk pagi ni, tu ada nampak dua signal. Pertama kali menggunakan Fibonacci, iaitu daripada swing high ini dan swing low ini, kita akan expected kita akan dapat pertama kali higher low yang legit. So berdasarkan daripada higher high ini jatuh kawasan ni, kita belum ada lagi official higher low yang legit ataupun higher low yang official. So ini kita still create daripada higher high, kita still lagi buat low, swing low, swing low, swing low. So, kita belum lagi buat higher high, lower low dan higher low. Kita buat higher high, lower low, lower low, lower low. So belum kita create lagi official higher low. Even ini pun kita tak boleh panggil higher low, disebabkan apa? Kalau ikutkan current light, kita tengok ni, kita belum swing high ini, swing high to swing low, kita belum touch. Expected kita tarik lagi low, ini belum touch. Kemudian kita expected ini dah belum touch, kemudian kita tarik lagi bawah, kita belum lagi touch. So meaning ini ialah bukan officially higher low kita. So meaning kita expect ada opportunity untuk sampai kawasan ni. So untuk pagi ni sudah share kan, iaitu pergerakan ada opportunity. So tak sarankan untuk nak buy. Sebab apa, dalam bearish market macam dekat lagi, yes kita ada opportunity untuk naik. Kalau naik, alhamdulillah segala position tu akan kembali profit, dan profit itulah yang ditunggukan untuk exit market ataupun untuk keluar modal. Yang profit itu akan tinggalkan. Sebab apa, zona expected end of the year kita akan drop drastic ke dalam 20k, 15k untuk kita akan buat new portfolio untuk prepare kita punya bullish market, iaitu tahun 2025. So data pertama kita ada falling wedge, iaitu dengan expected dalam tu 68-78 kita breakout. Fibonacci pun dah buat expected 26, dah buat lower low pada ini. So ini untuk price to rebound kawasan ni adalah legit, meaning swing high to swing low Fibonacci kita berada di 52 ataupun 53, align dengan kita punya target untuk quarter falling wedge. So ingat,
data yang kita guna ni tak ada satu pun yang 100%. Dia hanya cuba memberi kebarangkalian. So, untuk berlaku adalah kebarangkalian yang amat tinggi disebabkan apa, kita tak create lagi higher low yang official. So, meaning untuk di bawah ni kita dah berada di scare market. So, untuk price Bitcoin drop lagi, macam cakap, kita perlu satu event bearish yang aku kata amat drastik. Untuk Bitcoin jatuh daripada 35 jatuh ke 26 ni, apa yang event berlaku? Event adalah UST. So untuk another drop, kita perlu another event yang besar. Contoh kalau mungkin kita ada USDT pula di attack, yes, possibility kita akan ada terus drop ke bawah. So masa itu kita akan tengok, kita akan yang buy long term. Sebab apa? Swing high dan swing low masa 10k tu kita still lagi ada 48k, iaitu major resistance kita akan turun. So give a time 0.6 akan hit juga. Masalahnya sekarang ni kita tak dapat lagi kita punya bottom out. So hopefully 26 adalah aku kata minor bottom up, iaitu swing high to swing low. Sebab apa? Kita officially 26k adalah officially kita buat lower low daripada support sebelum ini. To swing high, swing low untuk dia more downtrend ke bawah, untuk tanpa berlaku event yang besar, iaitu price perlu buat hyper price dulu, iaitu lawan 55. So bila price sampai balik kawasan 5, kita akan ada FOMO buy balik. Orang akan buy balik. Orang expect akan ada 100k. Tapi apa berlaku untuk chart ini, dia beritahu untuk lower low ni, untuk pergerakan ni adalah hanya untuk create higher low yang official daripada high ini. So swing high, swing low, higher low, expected another lower low, barulah kita akan drop ke dalam kawasan kita punya bearish market 80% untuk Bitcoin, iaitu around dalam 20 ke 10k USD, dan kita akan buy untuk long term. So hopefully pergerakan ini berlaku. Sebab apa? Sekiranya pergerakan ini berlaku, ramai yang kena profit. Dan masa tu tak akan delay dah. Dia akan terus exit market di kawasan ini, dan dia akan keluarkan modal yang profit dia akan tinggalkan. Kalau sekiranya naik lagi, dia akan profit. Tapi sekiranya drop, dia dah keluarkan modal, dia dah secure tu modal, dan modal tu dia akan guna balik di kawasan ini, iaitu antara 26 dan 10k. Dia akan buy untuk long term. So guys, saya rasa itu saja untuk pagi ni. So banyak sikit so conteng ni. So walaupun hopefully anda faham apa yang dia nak cuba terangkan untuk anda, dan dia dah jelaskan kenapa dia expected kita still lagi ada harapan untuk sampai dalam alarm 50. Dan lower high ini adalah tak legit. Lower high ini adalah di kawasan 48 adalah lower high yang tak legit. Sebab apa? Berdasarkan high ini dan low ini kita belum lagi hit Fibonacci. So meaning even low ini pun tak berapa legit. Sebab apa? Low ini adalah consider still lagi higher low. Lower low, higher low. So meaning now kita dah create another lower low daripada 29, kita dah sampai 26. So meaning higher high dan lower low ini adalah more legit, more strong untuk kita tarik Fibonacci, swing high to swing low, dan dia menunjukkan kita at least kita ada untuk buat first quarter lower high yang official di kawasan 53k. So guys, itu aja untuk review pagi ini. So hopefully anda faham untuk Fibonacci dan quarter di Fibonacci dan quarter untuk pattern, dan banyak lagi kita guna RSI pun. Apapun, semalam tu dah buat satu poll di YouTube channel, iaitu dia buat satu, nanti dia akan community, dia ada buat satu poll, iaitu nanti dia akan balik poll itu, poll yes, poll ni sebab apa? Sebab dia ada buat, so anda boleh tekan hit ni. Sebab apa? Dia ada buat untuk, ada yang tanya untuk kelas. So dah buat kelas, yes, akan bayar. Ada yang tanya malam berapa harga tu, dia trap mungkin dalam 150 ke 350 untuk 2 hari. So apa yang tu dia akan ajarkan macam mana nak Fibonacci, macam mana apa yang tu tahu, dia akan ajarkan semua dalam masa 2 hari itu. So siapa kata newbie, siapa dah lama, kalau nak berminat, anda boleh buat undian ni, dan berdasarkan undian ni, sekiranya undian ni nanti dia akan cuba buatkan untuk anda, nanti dia akan create. Untuk pagi ni pun dia akan dah buat satu, dia akan buat satu kata draft untuk apa yang dia kelas dia akan ajar, dia akan organisekan, dan mungkin dia akan buat slide apa untuk pemudahan belajar nanti. So sekiranya anda berminat ataupun anda setuju tak setuju, anda boleh buat satu undian kat poll ni. So hopefully undian ini dapat membantu Zul untuk sekiranya ada permintaan, Zul akan buatkan kelas untuk anda. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi insyaAllah malam nanti secara live. Assalamualaikum. Bye bye.